نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع. 1 2 3. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Baik, kita setakat itu dulu daripada ayat 41 hingga ayat 48. Kita tengok sama-sama maksud. Kalau tuan-tuan ada tu tafsir, ada tafsir sekali ke tu? Tafsir kan? Kalau ada tafsir tu alhamdulillah. Kat tangan saya ni tafsir Quran perkata lafziyah yang diterjemah satu-satu patah perkataan. Wadhkur fil kitab Ibrahim, dan bacakanlah, ceritakanlah kepada mereka. Allah pesan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bacakanlah, ceritakanlah tentang Al-Quranul Karim yang terdapat dalam Alkitab Al-Quranul Karim tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat jujur, benar, dan seorang nabi. Idh qala li abih, ketika dia berkata kepada bapanya. Siapa bapa Nabi Ibrahim? Azar. Tuan-tuan boleh buka nanti kisah Azar yang panjang ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim daripada surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Wa idh qala li abihi, idh qala abihi ya وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. Itu cerita panjang surah Al-An'am. إذ قال لأبيه, ketika dia berkata kepada bapanya Azar, ya abati, wahai bapa kesayanganku, ya abati. Sekali lagi kita bicarakan tajuk ya abati, pesanan seorang anak kepada bapa. Ini sambungan daripada kuliah kita yang lepas. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah ma la yasma'u, sesuatu yang tidak boleh mendengar. Yasma', kita mengaji Quran sedikit sebanyak kita dapat tambah bahasa Arab kita. Yasma' tu mendengar. Wala yubsiru, kenapa kau sembah satu patung, satu berhala ataupun sembahan yang tidak boleh mendengar, yang tidak boleh melihat. Yubsir, melihat. Wala yughni 'anka syai'a, dan tidak memberi manfaat terhadap engkau sedikit pun. Ini bahasa, lenggok bahasa Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Kemudian sekali lagi dia pesan kat bapak dia, ya abati, wahai bapa kesayanganku, inni qad ja'ani minal ilmi, sesungguhnya telah datang kepada aku minal ilmi, sebahagian daripada ilmu pengetahuan. Ma lam ya'tika, yang mana ilmu itu apa yang tidak pernah datang kepadamu, yakni menyembah Allah yang esa. Apa ilmu yang cukup besar tu? Tuan-tuan pegang Quran kan? Kita selak sekejap pada surah Al-An'am. Surah Al-An'am juzuk yang ke-7. Ini penting juga saya nak cerita pada tuan-tuan. Pada muka surat 137. Apa dia kata ilmu yang tak sampai pada bapa dia? Dan ilmu tu sampai kat kita, itu yang Masya Allah. Daripada zaman Nabi Ibrahim AS sampailah Nabi Ismail,
sampailah Ishaq, sampailah Nabi yang berikutnya, sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tu tak dapat dekat bapa Nabi Ibrahim, walaupun bapa dia dekat dengan seorang anak, iaitu anaknya seorang Nabi, tapi tak dapat ilmu tu. Muka surat 137, tuan-tuan tengok ayat 74 sampai ayat 79. Ayat 74 sampai ayat 79 tu, ini dialog antara Nabi Ibrahim dan juga bapaknya Azar. Bila disebut kat bapak dia, janganlah jadikan atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Jangan jadikan berhala itu sebagai sembahan. Sesungguhnya aku melihat engkau dan juga umat engkau ini berada dalam kesesatan yang nyata. Lalu diceritakan Nabi Ibrahim pun mencari siapa dia Tuhan. Dia mencari. Bila tengok kepada waktu malam, nampak kaukab, iaitu bintang. Qala hadha rabbi, dia kata ini Tuhan kot. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Bila hilangnya bintang tu, dia kata aku tidak suka sesuatu yang hilang, yang terbenam. Lepas tu tengok bulan, lepas tu tengok matahari, semuanya lenyap. Akhirnya Allah bagi satu wahyu yang cukup luar biasa. Siapakah Tuhan? Pada ayat yang ke-79. Inni, ayat 79. Cuba baca sama-sama. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku, mukaku untuk melakukan ibadah lilladzi, kepada Tuhan yang menciptakan petala langit dan bumi dengan condong kepada agama yang lurus atas dasar tauhid. Yang ini bapak dia tak boleh terima. Kena esakan Allah dan jangan syirikkan Allah dengan benda-benda yang lain, perkara-perkara yang lain. Lalu disebutkan wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim kata, dan bukanlah aku termasuk daripada golongan orang yang menyekutukan Allah. Ini salah satu syariat yang ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, satu iqrar yang ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang diteruskan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita ikrarkan, kita lafazkan qarar itu setiap kali kita salat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Di start daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi balik semula pada surah Maryam. Jadi kalau mengaji tadabbur dia banyak tanda sikit lah. So Quran tuan-tuan ni berusik lah. Ni kalau Quran tu comel aja macam tak berusik, pakat tak mengaji kan. Tapi kalau Quran berusik, dia ada tanda-tanda, kita letak sikit tanda-tanda ayat yang mana yang kita boleh tadabbur. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat ni kita tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran ataupun hati mereka dikunci? Balik semula pada muka surat 308 tadi. Itulah satu ilmu. Ya abati, wahai bapa kesayanganku, sesungguhnya qad ja'ani minal ilm, telah datang kepada aku satu ilmu, malam ya'tik, yang tidak datang ilmu itu kepada kamu. Fattabi'ni. Cakap Nabi Ibrahim terlembut je. Sebab tu tuan-tuan, bila kita baca Quran ni, nada kita tu, intonasi itu mengikut maksud ayat. Kalau ayat ni bentuk nasihat, lembut je cara lagu dia tu, kan? Ataupun intonasi lontaran suara tu. Ya abati inni
قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. Nasihat daripada seorang anak pada bapa dia. Ikutlah aku wahai bapakku, ahdika siratan sawiya. Aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus. Kemudian diberikan nasihat lagi. Semua perkataan digunakan perkataan ya abati. Tajuk kita hari ini. Ya abati. Ya abati la ta'budi syaitan. Wahai bapa kesayanganku, janganlah sembah kepada syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Sesungguhnya syaitan itu kepada Tuhan yang maha luas kuasanya, kepada Allah, asiya, telah berlaku durhaka, telah berlaku maksiat. Asiya ni maksiat, kita pun duk sebut maksiat, asal daripada perkataan Arab, asiya. Kemudian disambung lagi nasihatnya. Ini paling banyak menggunakan ya abati ayat ni. Sebelum ni kita dah bincang pada surah Yusuf. Yusuf pun cakap dengan bapa dia ya abati. Kemudian siapa sebelum ni kita bicarakan juga antara anak Nabi Shu'aib alaihissalam. Ya abati istajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin, dalam surah Al-Qasas. Semua anak-anak Nabi ni mereka bahasa yang salih, yang salihah, yang beriman dengan Nabi. Mereka bila berbicara dengan bapa dia, dia gunakan perkataan yang sangat lunak. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman. Wahai ayahku, sesungguhnya aku takut, aku bimbang akan menimpa kepada engkau azabun minar rahman, azab, seksa yang sangat pedih daripada Tuhan. Fatakuna lisyaitani waliya, maka engkau akan menjadi bagi syaitan itu rakan pendamping. Kemudian apa respon daripada bapaknya Azar? Bapa Nabi Ibrahim siapa nama dia? Azar. Kata Azar, araghibun an anta an alihati. Patutkah kamu membencikan terhadap Tuhanku? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa kamu nak benci sangat dengan berhala-berhala aku ni? Sedangkan berhala ni perantara antara mereka, berhala ini, dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita tak terima Allah sebagai Tuhan, tapi kita ni tak sampai darjat boleh sampai pada Allah doa direct tu, tak boleh, mesti melalui berhala-berhala ni. Dia marah pada Ibrahim. La illam tantahi la arjumannak, sesungguhnya kamu tidak berhenti untuk melontak, sesungguhnya kamu tidak berhenti mencela Tuhanku. Kalau engkau tak berhenti mencela Tuhan aku, la arjumannak, diambil daripada perkataan rejam, aku akan rejam kamu dengan batu-batu. Tapi bapa pun tak boleh terima nasihat seorang anak. Dia marah kat anak dia. Dia kata kalau kamu cakap lagi, siap kamu, aku ambil batu, aku baling kat kamu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku tak mau tengok muka hang. Hampi daripada sini, hampi. Tapi apa respon Nabi Ibrahim pada bapa dia yang sangat garang, bengih, perongoi, tak boleh terima tentang dakwah Nabi Ibrahim AS ini? Dia masih bertenang lagi sebagai seorang anak. Qala salamun alaik. Kata Nabi Ibrahim, semoga
Allah selamatkan dan melimpahkan kepada kamu keselamatan. Ni cabaran seorang anak dengan bapa dia sendiri. Kita hari ni alhamdulillah lah, Islam semua dah, syahadah semua dah. Mungkin cabaran tu bukan pada syahadah dan agama. Cabaran kita dengan mak ayah kita, dengan tok nenek kita, keluarga kita sendiri, adik-beradik kita sendiri. Cabaran dia nak patuh kepada ajaran yang ada dalam agama. Jadi bila kita tegur nasihat cara betul, kita tutup aurat lah no. Kan? Tak apa ambil kira aurat aku. Hang kubur hang, aku kubur aku. Kita pun cakap betul lah, kita kata betul lah kubur-kubur, tapi bila hang menjerit tu aku tak boleh tidur dalam kubur tu, walaupun duduk kubur sebelah-sebelah. Itu cara kita lah seluruh. Tapi maksudnya dakwah itu tetap diteruskan. Lalu Nabi Ibrahim kata, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memohon ampun kepadamu, untukmu daripada Tuhanku. Innahu kana bi hafiyya, sesungguhnya Allah terhadap diriku zat yang sangat lembut. Ya. Innahu kana bi, sesungguhnya dia, iaitulah siapa dia? Innahu, sesungguhnya dia, Rabbi, ya, iaitu Tuhanku, kana bi hafiyya, terhadap diriku itu sangat lembut. Tuan-tuan, ada sikit perbincangan kat sini. Boleh tak seseorang itu memohon ampun untuk seorang yang kafir? Ini untuk syariat Nabi Muhammad. Boleh atau tidak? Mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon keampunan untuk seorang yang kafir. Kita contohlah, ada orang sini kahwin dengan orang Siam. Mertua dia yang kahwin tu Muslim lah, orang perempuan tu, ataupun jantan tu Muslim. Tapi yang pak mertua tu tak Muslim, tapi baik, Masya Allah baik, duk tolong jaga cucu kita macam anak dia betul. Masakan ni serve bagus lah untuk kita. Kita pun kesian kat dia. Ya Allah, kalau dia ni tua mati kapiak, masuk neraka, tapi dia baik. Kita pun duk mengadu kat Tuhan, ya Allah, kau ampunkanlah dosa pak mentua aku tu. Boleh tak boleh? Mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh. Kita tak boleh memohon keampunan untuk orang yang kafir, sekalipun orang tu dekat dengan kita. Begitulah cabaran yang terpaksa dihadapi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pak menakan dia, orang yang paling rapat dengan dia, yang paling jaga dia, Abu Talib, mati bukan sebagai seorang Muslim. Sa'astaghfiru laka rabbi, ayat ni Allah Subhanahu wa taala jawab kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui ayat Al-Quran, juga jawapan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku nak minta ampun untuk pak aku. Dia nak minta ampun, nak. Saufa tu artinya dia nak. Tapi Tuhan ampun ke tak ampun? Tuhan bagi jawapan. Daripada mana tuan-tuan? Dalam ayat Al-Quran juga. Jawapan tu dalam Quran juga, iaitu dalam surah At-Taubah. Mari kita tengok surah At-Taubah, juzuk yang ke-11. Surah At-Taubah, saya tengok muka surat dia. Surah At-Taubah, juzuk yang ke-11, pada muka surat 205. Pada ayat 114. Surah At-Taubah, muka surat 205, ayat 114. Apa ayat tu kita baca sama-sama?
Jumpa lah 114. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ. 1, 2, 3. إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. Maksud dia, dan bukanlah terjadi istighfar Ibrahim, yang Nabi Ibrahim minta istighfar untuk pak dia Azar, itu tak benar-benar terjadi. Allah tak perkenankan. Melainkan istighfar itu menjadi suatu janji, iaitu Nabi Ibrahim dia kata, aku akan minta untuk pak aku ni supaya Allah bebaskan dia daripada cengkaman kekafiran dan kekufuran, bebaskan dia nanti ini daripada api neraka. Itu hanya sekadar janji, kata Allah. Illa amma wa'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Dan apabila telah nyata baginya bahawa bapanya adalah seorang musuh bagi Allah, maka dia pun berlepas diri. Tuhan kata tak boleh. Dia ni Azar ni, dia siap dengan pengikut, dia siap nak membunuh kamu. Dia bukan lagi pak kamu, walaupun dia yang melahirkan kamu daripada benih dia. Bukan lagi dah pak. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu seorang yang lembut, yang sangat bersopan santun. Tapi dia ni tingkah laku dia duk minta dengan Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah untuk pak aku ya Allah. Tapi hidayah itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya la tahdi man ahbabta, kamu tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang kamu sayang. Sebaliknya Allah lah yang memberikan hidayah itu. Jadi ini jawapan kepada Nabi Ibrahim dan jawapan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam persoalan hidayah itu adalah milik mutlak Allah Jalla wa Ala. Itu kita tengok kawan-kawan kita yang masuk Islam, tuan-tuan ya. Mereka ni dah tak mualaf lah, dah 10 tahun, dah 15 tahun. Tapi bukan Islam warisan. Saya pergi sembang dengan kawan-kawan saya masa saya mengaji Madinah tu. Kebanyakan pelajar Madinah ni mualaf. Kebanyakan, kecuali Malaysia lah. Malaysia, Indonesia ni memang majoriti Muslim. Pakistan Muslim, Afghanistan yang Tantan, Tanjung Rambutan dan semua ni semua Muslim lah. Tapi kawan-kawan kita daripada Afrika, kawan daripada American citizenship, ataupun daripada British, ataupun Scottish, yang daripada orang putih ni, yang masuk Islam kemudian ni, dah tua baru masuk Islam. Harapan mereka bila saya sembang daripada kata, lepas balik daripada belajar ni, aku cuba sedaya upaya nak Islamkan mak ayah aku. Itu harapan dia, Pak. Sebab mereka baca Al-Quran ni, baca. Kadang-kadang menangis, saya perhati tengok dia menangis. Pasal apa menangis? Duk teringat kat mak ayah dia yang masih lagi belum Islam. Tapi dia cuba, dia call daripada jauh, call. Ada sebahagian yang terima Islam, mereka seronok betul. Yang terima Islam ni, alhamdulillah, mak ayah dia kan, adik-beradik dia. Ada yang sebahagian besarnya tak terima Islam. Itu mereka sangat sedih. Tapi itu pun dia orang bagi harapan. Dia kata, kami kalau pergi jumpa mak ayah, kami akan, antara yang kami duk ulang-ulang ni, syahadah tu.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kadang-kadang dia saja suruh mak ayah dia sebut. Walaupun tak menusuk di kalbu kan. Dia suruh mak ayah dia sebut. Mak ayah belajar apa kat sana? Kami belajar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa dia? La ilaha illallah. Dia suruh mak dia sebut. Tapi yang dalam hati ni tak tahulah. Dia duk harap satu masa kotlah sebelum mati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu duk masuk dalam kepala. Duk masuk menyusup ke kalbu. Dia duk minta tu. Itu saya sembang dengan ustaz-ustaz kita yang kat sini pun, yang dulunya dia orang ni India, sekarang ni aktif dalam dakwah. Sama juga perkataan mereka. Hampa janganlah duk cakap. Dia sedih lah, cakap tu dalam keadaan sedih. Tapi nak buat macam mana Quran sebut begitu? Hampa tak tahu. Dia kata, tanta mak aku masa mati hari tu, dia ada sebut. Tapi kita tak dengar. Dia masih lagi memberikan harapan agar mak dia tu Islam. Ayah tu Islam. Itulah sebesar-besar nikmat Islam itu. Kita ni yang dah Islam, para hadirin yang dirahmati Allah, kita gunakan nikmat yang cukup besar itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Daripada salat kita, haji kita, kehidupan kita sampai mati, biarlah lillahi rabbil alamin. Sedih tuan-tuan, kalau ada kita dah jaga Islam elok dah, tiba-tiba anak kita buat hai, kahwin masuk Islam dah, tiba pergi ke India masuk dalam kuil. Kacau tuan-tuan. Itu yang kita dengar lah. Itu baru satu kes cerita orang popular. Yang cerita tak popular ni berapa banyak. Dia nak buat persandingan, nak ikut sangat dengan cara, kadang-kadang ikut cara orang putih. Bukan adat lagi dah, kadang-kadang dah terikut agama tu. Jadi pesan kepada, bukan pada mak ayah kita saja, pesan juga kepada anak kita, cucu cicit kita, tentang ikrar kita ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan kita meletakkan Allah dan Rasul itu segala-galanya, melebihi daripada apa yang kita ada. Sebab itu ayat yang saya baca dalam salat tu, daripada surah At-Taubah juga. Ni kira selak Quran je lah nah. Daripada surah At-Taubah. Ayat berapa tadi saya baca? Ya ayyuhal, ayat 23 surah At-Taubah. Muka surat 190. Ayat yang saya baca dalam solat tadi ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Wahai orang yang beriman, jangan kamu jadikan bapa-bapa kamu, adik-beradik kamu, saudara-saudara kamu awliya sebagai pemimpin. Sekiranya pak-pak kita tu, saudara mara kita itu lebih suka kufur daripada iman, kita tinggalkan dia. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan sesiapa yang menjadikan mereka pemimpin, sekalipun daripada kalangan pak dia sendiri, sekalipun daripada kalangan ikhwan dia sendiri, saudara mara dia sendiri, faulaika humuz zalimun, maka mereka itu menjadi orang-orang yang zalim. Lalu Allah sebut dalam Quran, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kepada sahabatmu, pengikutmu, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya in kana aba'ukum, bapa-bapa kamu semua, anak-anak kamu semua, saudara mara kamu semua, wa azwajukum, dan isteri-isteri kamu semua, wa ashiratukum, dan kaum keluarga kamu semua,
wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda kamu yang telah kamu usahakan. Harta benda kita dah usahakan berpuluh tahun sampai kita pencen, sampai kita dah tua, reta kita dah ada. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan kamu semua yang kamu bimbangkan akan kerugiannya. Wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah yang kamu tinggal kamu lebih suka semua ini. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, berbanding daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Fatarabbasu, kata Allah, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ni cerita ni kita kena dahulukan Allah dalam apa jua hal. Macam mana kita nak tahu kita dahulukan Allah? Kita ada reta kadang-kadang. Reta ni, ayat ni cerita pasal reta. Sebab kita dalam banyak ujian kita manusia ni, antara ujian yang paling besar adalah reta lah. Harta yang kita sayang. Sampai cukup syarat. Dah cukup syarat dah, 6 syarat daripada zakat tu, kita sampai sekarang tak keluar zakat. Pasal duk takut reta tu habis. Kita kata, pasal apa aku nak bagi kat orang lain, aku yang usaha. Pasal apa nak bagi zakat pula? Kalau tak cukup nisab, tak cukup haul, kita kata berapa aku nak bagi kat adik-beradik aku? Aku yang duk usaha benda ni, kan? Aku tak mau nak bagilah, cukuplah kat aku. Kalau mati, mereka ambil kat paraid, terpulang kat mereka lah. Kita takut, sehingga kita terjejas hak Allah dan Rasul, hak Allah dan manusia, sesama manusia. Sebab itu Tuhan bagi tahu, reta kamu tu pun aku yang beri, maka sampaikan. Nak menunjukkan kita ni taat setia kepada Allah dan melebihkan Allah dan Rasul, maka sampaikan reta itu kepada mereka yang memerlukan. Lah tuan-tuan, dah hujung tahun, Majlis Agama Islam Perlis, semua majlis-majlis agama lah ni, pusat-pusat zakat duk kempen lah pasal dah hujung tahun ni. Siapa yang dah cukup syarat tu dah boleh bayar zakat. Pasal siapa yang dah bayar zakat, alhamdulillah, tengok pula adik-beradik dia, keperluan adik-beradik. Macam mana adik-beradik dia, cukup makan ke tak cukup makan? Lah ni orang jobless, lah ni orang tak berapa cukup duit, kalau berniaga pun tak berapa ada. Perhati tengok adik-beradik, pasal yang paling dekat dengan kita adik-beradik lah. Tengok pakcik-makcik kita macam mana. Kalau semua okey, tengok orang yang baik dengan mak ayah kita. Siapa dia orang baik? Mereka ni cukup ke tak cukup makan mereka, rezeki mereka, cukup tak cukup, yang boleh tampung kita tampung. Pasal kita nak menunjukkan bahawa apa yang kita ada ni adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, dan jihad pada jalannya, kan? Itu satu bab yang berkaitan dengan zakat. Hari ni juga tuan-tuan, cabaran antara cabaran besar pada hari ni, saya cakap dari aspek muamalat juga. Kita kata kita dahulukan Allah dan Rasul, Allah dan Rasul, Allah dan Rasul. Tapi berapa ramai dalam hal berkaitan dengan muamalat, orang tak boleh tinggal lagi sistem riba. Orang tak boleh tinggal lagi. Orang duk berurusan lagi dengan perbankan konvensional. Pi lagi, tapi Allah dan Rasul, kan? Riba duk ambil lagi. Sedangkan Allah sebut, kalau dahulukan Allah dan Rasul, maka tinggalkan riba, gunakan sistem Islamik ataupun sistem jual beli, buying and selling product. Sistem jual beli. Hari ni tuan-tuan nak berurusan dengan bank, boleh berurusan dengan bank, tapi sistem yang dipanggil buying and selling product, jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi hari ni tuan-tuan, orang marah kalau sebut kartel daging, semua melompat, betul tak? Oi, 30 tahun kita duk makan ni dinosaur makan.
bukan lagi makan. Duk makan kangaroo, marah. Betul lah kita kena marah. Betul ya tuan-tuan. Tapi berapa ramai yang marah 30-40 tahun dia makan riba. Siapa pun buat tak peduli. Riba ni untuk kita keluar masuk bank konvensional biasa aja. Sedangkan Nabi SAW sebut ijtanibu sab'a mubiqat. Jauhilah kamu semua daripada 7 dosa besar. Apa dosa besar tu? Antaranya syirik billah, as-sihru, dan antaranya juga aklur riba, makan riba. Berikutnya aklul malil yatim dan sebagainya. Riba ni termasuk daripada dosa besar, tapi puluhan tahun kita menganggap riba itu biasa. Rumah pakai riba, kereta pakai riba, bukan takaful lagi, insurans riba. Ini bukan cerita orang sini lah, orang masjid insya-Allah lah kot nak. Dan tolong pesan ke orang-orang luar. Riba ni bergelumang dalam hidup kita. Sehingga Nabi SAW sebut akhir zaman manusia akan menganggap riba itu seperti debu-debu yang berterbangan. Debu ni macam mana? Kita lalu ada debu kan, kita tepih-tepih gitu je lah. Debu yang berterbangan, tidak ada apa. Maka benarlah apa yang disebut oleh Nabi SAW itu. Riba ni menjadi perkara biasa yang sudah berdarah daging dalam diri kita. Ayadzan billah. Sebab itu kita balikkan semua hal yang berkaitan dengan Allah dan Rasul ni, letak pada tempatnya. Terutamanya yang berkaitan dengan harta. Para hadirin yang dirahmati Allah, bila kita perasan benda ni, kita balikkan kepada Allah. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha. Bila kita sedar riba itu dosa yang besar, maka kita kena berhenti. Habis itu yang kita buat rumah tu, saya khabar dekat orang Perak. Orang Perak kalau dengar ceramah ni, dia orang terperanjat, dia melompat. Oi, habis tu rumah dia kami dulu tu pakai konvensional ustaz, macam mana? Boleh ke kami bakar je rumah tu? Dia nak bakar. Kata buat apa nak bakar? Saya kata, kalau nak bakar baik beri kat saya. Kereta tu tak payah buang, bagi kat saya. Sebab Tuhan berikan jalan keluar pada setiap masalah. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Barang siapa yang datang peringatan kepada dia, dia berhenti. Tak mau dah riba, tak mau dah sistem-sistem yang tak betul ni. Fantaha, dia berhenti. Falahu ma salaf. Habis tu yang kita tak tahu dulu ni, kamu ambil lah salaf. Kalau rumah tu dah selesai, tak apalah. Tapi kalau ada hutang-hutang yang kita bagi hutang ke orang ke, contohnya kita minta riba, kita stop pada salaf. Apa tu dia panggil? Modalnya sahaja. Modalnya sahaja. Wa amruhu ila Allah. Kita serahkan hal yang kita tak tahu itu kepada Allah. Tapi kalau kita ulang balik, kita anggap tak apalah. Sistem Islam ke, sistem konvensional ke, sama saja, kata orang Perak lah. Sama. Sama ni dia berasal daripada perkataan orang putih, sim, sama. Kami di Kuala Kangsar tu semua sekolah orang putih, tuan-tuan, jangan main-main. Clifford, kalau di Ipoh tu Anglo Chinese School, Tyson Convent, semua orang putih. Taman pun canggih-canggih, Eden Park, Maxwell, canggih. Mula Perak lain macam sikit. Tapi sama. Sistem Islam ke konvensional ke, itu cerita perbankan lah. Sistem perundangan syariah ni, sama ada syariah ke, sistem yang ada lah ni ke, sama je kan? Ustaz ke tak ustaz ke, sama je kan? Habis pukul rata sama semua. Mana sama? Tak sama. Sistem Islam Allah dah tetapkan dalam Quran dan Sunnah. Yang bukan Islam, ciptaan manusia, ism ciptaan manusia. Wa man 'ada, siapa yang mengulangi perkara itu, fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun,
maka dia tergolong daripada golongan ahli neraka. A'yadzan billah. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan perkongsian kita tentang motivasi bapa diambil daripada petikan surah Maryam antara Nabi Ibrahim dan bapaknya Azar, memberikan kebaikan dan manfaat insya-Allah. Wallahu waliyyut taufiq wassadad. Wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.